Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan apa khabar semua? Sambung lagi kelas kita untuk minggu ni, kelas Android Java. Kira ni minggu kedua terakhir lah, minggu depan lah minggu terakhir. Dan kita punya apps pun kita dah buat sampai login, register. Kita dah connect dengan Firebase, Firebase Authentication dengan juga Firebase database lah, Firestore kan. So hari ni saya akan lebih fokus kepada buat list view. Kalau sempat kita akan tambah macam mana nak tambah item dalam list view. So jom kita tengok apa yang saya masukkan dengan list view. Android list view. Okay, so list view ni kira satu jenis view dalam Google ni, ataupun jenis satu widget dalam Google, yang mana dia adalah, dia bukan widget, dia adalah satu layout sebenarnya. Dia layout, type of layout, yang mana dia boleh listkan item dalam dia, dan kita boleh custom lah list view ni. By default list view semuanya bentuk macam ni lah, satu teks je. Ini nama dia list view. Tapi kemudian kita boleh adjust dia jadi bentuk macam ni ke, atau jadi bentuk macam timeline ke. Ni semua list view lah. Ada yang lagi special tak? Tak ada lah. Macam ni pun boleh. So dia ada banyak jenis lah. Kita akan belajar insyaAllah. Kita akan buat satu yang biasa punya kosong macam ni, dan satu lagi adalah bentuk yang macam ni lebih kurang. So dia ada gambar sebelah kiri, ada teks sebelah tengah, dan sebelah kanan hujung dia ada button. Itu je lah simple punya list view. Okay. Dan list view ni juga kita akan connect dengan kita punya data dekat dalam kita punya database Firestore. Okay. Untuk macam Encik Zalani ada apps dia lain sikit. So Encik Zalani nanti dekat Firestore ni kena tambah sikit lah nanti untuk subjects. So list view tu nanti bila student login, dia ada mungkin subjek lah kot. Saya pun tak tahu nak letak apa, mungkin tajuk dokumen ke ataupun subjek kot. So subjek and then ya Encik Zalani? Mungkin chapter lah, chapter 1, chapter 2. Yes, chapter boleh juga. Ya, betul. Chapter pun boleh. Okay. So nanti bila dia buka ada chapter. So C1, contoh macam sini ada gambar C1, teks tajuk dia apa. Kemudian budak boleh tekan. Dia tekan, dia akan pergi page chapter 1 lah. Okay, tak apa. So kita buat satu list view kosong dulu Okay, so saya harap masing-masing dah buka lah Android Studio. Kalau baru nak buka sekarang, lambat lah kan. Okay. Untuk page yang kita dah buat minggu lepas, boleh tutup semua. Tutup. And then kita create satu page baru. So right click, new, ambil activity, gallery. Kemudian pilih empty activity macam biasalah ni. Okay, namakan sini adalah sebagai kalau Encik Remy ada, mungkin dia akan pakai dashboard. Tapi saya suka pakai home lah. Tulis home page. Home page. So maksudnya bila dia masuk main activity, itu kira dia punya starting page. Kemudian ada dua button, login ataupun register. Bila dia tekan login, dia masuk, dia login, automatic dia pergi dekat home page. Page pertama selepas login lah kira ni. Kita buat satu page nama home page. So automatic dia akan klikkan layout. So tunggu sekejap, Gradle tengah build. So tuan-tuan semua boleh terus buat lah. Yang mana yang nak follow boleh terus buat. Kisahnya dah habis loading dah ni. Jadinya kita kena design sikit lah page ni. Kira page home kita ni nak kena design sikit. So dalam satu page dia tak semestinya perlu ada satu item je. Contohlah kalau kata nak letak graph kan. Kalau macam saya dan juga Encik Rahman, Encik Remy, kita orang buat apa cash flow kan. So cash flow bila login mesti nak ada graph dulu atas. So bila ada graph, nanti mungkin atas contoh macam ni kan. Atas dia graph. Saya lukis dekat ni lah. Dalam PowerPoint kot. Okay, contoh contoh macam ni kira app screen. Kemudian atas dia mungkin kita letak graph, charts. Let's say graph ni lah.
Okay, graph. Kemudian bawah dia barulah ada list. Macam tu lah lebih kurang. Shape fill white. Oops. Supposedly kalau kita buat untuk cash flow mungkin macam ni lah kot. Kan atas dia ada graph, kemudian bawah ada list view. Tapi kalau macam yang Cik Zalani punya, kita akan buat direct lah. Yang apa, yang graph tak ada. So budak cuma terus nampak ada list view je, kira list of chapters lah tu. Macam kita orang macam yang tu kita akan letak graph. Cuma untuk malam ni graph tak letak lagi, kita letak kemudian, insyaAllah esok. Okay, so kita design dulu page kita. Boleh pergi dekat bahagian layouts, bukan, bahagian apa legacy kot. Yes, legacy. So dekat legacy ni ada satu list view kat atas sebelah kiri ni kan. Saya bulatkan tu. So sini dia ada list view. Just drag and drop je lah. Tarik, masuk. Begitu. Okay, so kalau tengok kat sini, dia punya list view ni memang nampak macam full. Tapi dia tak link tau. Button ni dia tak link. So kena linkkan dulu. Saya ingat sekejap saya ingat kalau yang Encik Rahman, yang selain pada Encik Zalani lah, apps yang selain pada Encik Zalani, kita ambil yang bawah, kiri dan juga kanan. Kemudian ni kita kecilkan, bagi ruang untuk graph nanti. Okay, saya tengok attribute dia. So kita setkan dia punya width lah. Search with, letak match parent. Dia punya height. Okay, height dia ikut kita punya yang kita letak. Okay, yang saya punya dan juga yang lain punya lah, kecuali Encik Zalani. Encik Zalani punya kena buat full lah, kena tarik ni, yang putih ni naik ke atas. Dan setkan height dia match parent juga, biar ada full page. Tapi yang kita orang punya, kita orang letak dekat bawah ni lah. Okay. Okay, ni saya nak besarkan sikit. Match parent. Macam mana nak bagi dia ni mungkin macam tu kot. Okay, selepas tu apa kita nak kena buat, macam biasa kena letak ID kan dia. Ni list view yang ni list view, so kita letakkan ID dia. Sebab kita nak panggil dalam Java. So ID saya letak sini, let's say recent, list underscore recent transaction. Untuk Encik Zalani boleh namakan dia ni lah list of chapter ke kan. List chapter pun boleh juga. Yang kita orang punya list of list recent transaction. Kalau ikutkan yang lagi simple, Encik Zalani punya projek lagi simple lah. Yang kita orang ni punya ni dia ada sikit banyak pengiraan kan. Tapi tak apa, kita cuba dulu kan. Okay, so saya dah ada satu list view. Kemudian saya pergi dekat saya punya Java file. Saya boleh panggil lah saya punya list view. Kemudian saya namakan dia recent kot, sama dengan find view by id r.id list recent transaction. Yes. So yang di merah ni biasalah right click, show content option, import class. Okay, boleh. Sekarang saya nak semua follow dulu sampai sini. Letakkan list view. Kemudian betulkan dia punya size. Okay, kalau Encik Zalani boleh fullkan. Kemudian letak ID dia. Kemudian betulkan dia punya width. Letakkan match parent width dia. Kemudian dah ada ID, kita boleh linkkan dengan file Java kita. Okay, sekarang boleh cuba buat. Sambil-sambil tu saya kecil bahan untuk terangkan list view ni macam mana dia ni dia working.
Okay, dah ke? Boleh tak? Kalau boleh saya nak teruskan. Okay, mantap. Okay, kemudian kita dah ada resend untuk kita punya list view dan kita juga dah ada UI untuk kita punya list view. So apa yang kita nak kena buat sekarang, kita kena fahamkan konsep list view ni macam mana. Okay, contoh. Saya buat satu slide baru, saya padam semua ni. Okay, saya copy saya punya list view. Okay, contoh. Contoh ini adalah kita punya list view biru ni. Okay. So, bila nak letak data dalam list view, kita perlukan 3 perkara. Okay, 3 perkara. Oops. Yang pertama, okay. So, untuk list view kita perlukan 3 perkara. Yang pertama adalah selain daripada view dia, selain daripada list view tu, kita perlu 3 perkara yang lain. Pertama adalah list of data. List of data. Yang mana kalau by basically kita letak sebagai list of string lah. Contoh array list, letak sini string. Ni biasalah basic kan. Ataupun ataupun kita boleh buat list of object yang mana kita akan ambil daripada Firebase kemudian. Sorry Okay, kemudian kita kena ada adapter dia. Adapter ni adalah macam mana kita nak ambil data tadi daripada list of data tadi, kita nak combinekan dengan satu view yang single, jadikan dalam satu list. Okay. Nanti kita akan tengok proses dia macam mana. Bunyi macam mengelirukan, tapi dia simple je. Okay, kemudian kita ada view dia. So, every single row yang kat sini ni, contohlah saya letak, let's say contoh dalam Cik Zalani punya chapter 1 kan, chapter 1, and then chapter 2, and then sini chapter 3, bla 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 kan. Okay, so maksudnya kita punya list of data mesti ada 3 perkara. Chapter 1, chapter 2, chapter 3 dalam array kita, dalam list kita. Okay, kemudian kita kena ada view lah. View ni adalah view yang menunjukkan text tu. Kalau dalam Android pakai apa? Kita pakai text view kan. So text view. So maksudnya setiap row ni ada text view dia. Maka text view ni kita kena buat juga. Itu perkara kedua. Kemudian nak combinekan antara data tadi dalam array dengan kita punya text view tadi, nak combinekan dia sekali, letak dalam satu list view, maka perlukan adapter. Okay, kita akan tengok cara dia macam mana. First kali kita kena ada data dulu. So macam mana create data? Saya rasa simple, saya buat pakai string dulu. Array list. Saya letak sini string. Saya panggil list of, tengok saya punya screen dulu, jangan buat lagi sama dengan new array list of data. Array list of string. Okay. Kemudian saya boleh tambahlah list of data dot add. Saya letak let's say kalau macam saya transaction kan, kalau macam Cik Zalani boleh tulis terus lah, chapter 1, chapter 2, chapter 3. Yang saya punya transaction, so mungkin saya akan mulakan dengan hari ni punya transaction. Saya nak kata apa okay, contohlah in RM, tak boleh juga kena tarikh kan. Kalau resend kita ambil hari ni punya 2 days transaction. So maksudnya saya letak waktu. Okay, saya letak 0 AM in RM, contoh RM10. Kemudian ada sikit cerita dia lah, sales. Kemudian ada yang lain lah, mungkin nanti pukul 9.30 pagi out pula, maksudnya duit keluar out, RM RM5. So this one letak foods. Okay, kemudian nanti pukul 12 tengah hari pula out lagi. Makan tengah hari pula RM12. So sini pun foods.
Kemudian nanti pukul 2 petang murah rezeki kan. So kita dapat sales. In pula RM, let's say 600. Ini adalah sales. Kemudian nanti pukul 3 petang pula 3 PM sini out. Let's say 100. Ini utilities. Contohlah kan. Okay, utilities. Okay, so saya dah ada data. So ini adalah saya punya data dalam list of data yang Encik Zalan ni boleh tukarlah. Dalam ni letak chapter 1, chapter 2, chapter 3. Chapter 1 dash tajuk dia apa, chapter 2 dash tajuk dia apa. Okay. Okay, kemudian kita dah ada data dan kita perlukan adapter. Tapi sebelum perlukan adapter, kita kena create kita punya view dulu. Okay, view yang kita nak combinekan nanti lagi. Kena ada view ni dulu. Okay, sebelum kita buat view, saya nak tuan-tuan semua boleh try buat list of data dulu. Buat list of data dulu. Kemudian baru kita tengok macam mana nak buat dia punya view dia. Boleh tak? So kena ingatlah yang array list ni kita nak contain kan group of data kan. Contoh kita ada data yang banyak, nak duduk dalam satu variable yang kita panggil array list lah. Kita satukan dia. Boleh tengok balik lah video yang sebelum ni, saya ada cerita pasal Java programming tu, ada cerita pasal array list. Okay, dah ke? Hai Mr. Kotori, hello. Oh, tak perasan ada boleh hello. Okay. Encik Zara ni jangan tulis semua chapter. Nanti kita akan buat pakai database. Yang ni cuma contoh je kan. So kita buat dekat sini dululah. Nanti kalau yang betul punya, kita akan pakai database. So buatlah dalam 2 ke 3 item ke. Untuk contoh je dulu. Saya wifi lag hari ni. Itulah semalam saya kena. Hari ni Mr. Kotori pula kena. Ini sebab mungkin banjir kot. Dia macam Unify ni dia putus-putus pula. Okay, dah. Kalau dah saya teruskan So kita dah ada satu list of data. Kita kena create satu lagi view untuk viewkan data kita. Kemudian kita baru buat array adapter untuk combinekan view dengan data. Okay, so untuk create kita punya view, kena pergi dekat layout ni. So right click, tengok saya punya screen dulu Cik Zala ni dah habis dah? Dah habis, saya teruskan Okay, dekat bahagian layout ni, right click, tekan new. Dah, okay, mantap. Tekan layout, tak salah saya. Tekan layout. Kemudian kita namakan dia sebagai single underscore row text. Single row text boleh, tak kisah nama pendek panjang tak kisah pun sebenarnya.
So single row text lah, senang. Single row text, sebab kita nak buat dalam list view kita tu kan nanti ada text je kan, so saya panggil sebagai satu row tu single text je ada, macam tu lah lebih kurang. Okay, yang ni kan nampak dia ada single text je. Okay, saya tekan OK. Dia akan keluar view macam ni, tapi kita tak nak pakai. Okay, sebab kita nak buat kita punya sendiri. So kalau untuk mudahkan kerja, boleh masukkan text view pun tak apa kot. Masukkan text view. Okay, nanti ada satu text view sini kan. Lepas tu tekan kod. Macam tu. Okay, takut ketinggalan. Takut ketinggalan. So pergi create dulu layout, letak dulu text view. Lepas tu tengok balik saya punya screen. Sama wifi saya pun. Itulah Encik Rahman. Aduh. Saya duduk Johor itu pun rasa macam terganggu jugalah kan. Mungkin apa ada pencawang mana-mana Unify apa dekat Selangor tu kan yang banjir tu, kita tak tahu kan. Dia macam lag-lag sikit. Tapi malam ni dia okey lah ni. Harap dia okey lah ni sampai habis. Semalam langsung tak ada line. Langsung tak ada line. Boleh buat dulu. Create. Jangan lupa right click dekat layout, tekan new, tekan layout resources ni. Layout resources. Kemudian namakan dia, tak kisah apa-apa lah. Saya letak nama single row text lah. So kita tak keliru. Kemudian pergi dekat belah kiri ni ada palette ni kan. Ambil apa? Text view. Put inside the view. Okay, dah boleh Cik Harry, Yes. dekat yang new resource file tu, dia ada available qualifier. So pilih apa? Ganti code ke network code ke apa tu? Sekejap yang mana? Yang layout, new layout resources New resources file, saya dah type nama single row text. Okay. Lepas tu dia available qualifier ni apa dia? Dia kena pilih ke? Tak kisah, tak kisah. Biar je lah. Biar je. Tekan OK je. Okay. Lepas tu letak text view dalam Okay, dah So kalau dah, kita dah tak tengok view dah ni. Kita nak kena tengok coding bagi view ni pula. View ni kita dah tak pakai. Kita pakai satu teks je sini letak dulu. Kemudian pergi dekat atas kanan dia ada code. Tekan code ni. Dia akan tunjuk code bagi view ni lah. Kalau split pun boleh juga. Tapi kita tak pakai ni. Just tekan code je. Okay. Tengok saya punya screen. Sebelum kekeliruan berlaku, tengok saya punya screen dulu. Okay. Okay, kita disebabkan kita buat single row, kita dah tak ada layout tau. Kita cuma ada single row je. Bila ada single row, nanti dia punya apa namanya, dia punya layout tu kita kata row list view tu sendiri adalah layout dia lah. So that's why kita tak perlukan layout. Okay, so kita kena remove layout constraint ni. Okay, cara nak remove dia, sebelum kita remove, kena copy dulu XMLNS ni, copy, letak dekat dalam text view. Ada dua satu yang Android, satu yang tools. Copy dua-dua sekali, copy. Lepas tu letak bawah dia, macam tu. Okay, dah copy macam ni, barulah kita boleh padam constraint ni. So yang kalau perasan, tengok yang ni dia satu identity kan, satu block. Okay, yang bukan dia punya boleh padam. Ni pun padam. So tinggalkan XML ni sahaja. Begitu. Dapat tak? Lepas tu yang layout width, layout height, kita boleh buatlah yang width biar match parent lah.
sebab dia punya width kan, biar dia full width lah. Kemudian yang layout height ni kita boleh buat wrap content, depend pada content. Kalau dia panjang dia besar lah, kalau dia tak panjang dia kecil. End.text ni boleh padam. Okay. Kemudian yang layout editor absolute ni padam, tak pakai dah. Tak pakai. Saya rasa tu je kot. Okay, cuba try test. Kan. Copy dulu URL tu sebelum padam constraint punya layout, copy dulu URL 2 ni. Boleh tak? Lepas copy tu padan lah, benda tak pakai tu, yang tinggalkan dia punya width dengan dia punya height dia. Okay, betul lah. Okay, kemudian jangan lupa letak ID Android ID. Oh, Android ID dah ada. Tukar ID lah. Saya namakan dia single underscore text. Single text row. Ataupun row text viewer. Row single text view. ID ni penting. Kang lupa ID tak boleh connect. Okay, dah ke? Sudahkah belum? Okay, saya teruskan Okay, so kita dah ada satu view untuk kita punya single row dah. Okay, thank you. Baik, mantap. Okay, so dekat single row text ni, kita dah ada ID dia untuk kita punya text view. So ni kalau tekan design, dia jadi macam ni lah. Betul lah tu, kira satu row lah tu kan. Okay, kemudian kita dah ada view dia. Sekarang kita connect dengan adapter dia. So the concept of adapter ni, actually dia just combine data dengan view. So dia akan loopkan untuk kita. So ada berapa banyak data, sebanyak itulah view yang dia akan create berdasarkan berapa jumlah data yang ada. Contoh macam saya ada 5 data, so dia akan generate 5 view of view yang menunjukkan data kita tadi. Okay. So macam mana nak start dengan array adapter? So array adapter simple lah ni. Saya tengok contoh yang paling simple sekejap tak ada. Sama ni. Okay, so tak apa. So adapter sama dengan new array adapter. This one boleh letak string. Kemudian okay, tengok So cara nak create array adapter just macam biasa, array adapter equal to new array adapter, and then ada data type lah. Data type dia apa? Kalau kata kita nak buat custom object, boleh masuk custom object lah. Dalam case sekarang kita pakai string, so masukkan string. Okay, kemudian sini ada merah. Macam biasalah, kita boleh hover, tengok. Okay, not resolve constructor Okay, tak apa. Kita yang selalunya benda ni, yang pertama dia adalah dia punya konteks dia. Cuma dia tak keluar suggestion saya tak pasti kenapa yes, ada. So kalau hover dekat array adapter ni, yang new array adapter ni, kalau kita hover, dia ada bagi suggestion.
Pertama dia nak Android context, yang kedua dia nak resource. So resource yang kita buat tadi itulah nama dia resource, layout resource tu kan. So pertama sekali dia nak context, so context tu this lah, ataupun pakai get application context pun boleh. Kalau tak pakai this je lah. Kemudian kita nak masukkan resource macam mana, pakai r dot layout dot panggil balik kita punya layout tadi, apa nama dia, single row text. Okay, ini layout, ingat ini layout tau, ini bukan apa namanya, bukan yang kita punya ID dalam ni, bukan Kemudian kita comma lagi, baru masukkan kita punya array list tadi. Kita masukkanlah let's say list of data. Okay. Saya tengok je apa yang saya ada tertinggal tak. Okay, saya ingat cukup dah. Kemudian disebabkan kita dah ada adapter, maka kita boleh assignkan adapter ni connect pula pada kita punya list view yang recent tadi, yang kita create tadi, yang ni kan, yang atas ni. Okay, so kita boleh buat recent dot set adapter. Masukkan saya punya adapter tadi. Okay, so saya punya dah siap. Okay, kemudian tuan-tuan boleh copy dulu lah. Boleh copy dulu. Sebab dia kalau ikutkan step dia, saya tengok sini ada yang satu lagi untuk klik. Tapi tak apa, buat sampai sini dulu. So buat dia array adapter. Kemudian konteks dia, masukkan konteks. Layout dia, namakan ikut layout, nama layout yang diletakkan tadi lah. Yang kalau single row text lah. Kemudian masukkan data kita. Mr. Kotori, this one actually we just created a new page, home page. We name it home page, and then this is the code lah. Just a new page. Sepatutnya boleh run terus lah ni, cuma tak boleh tengok page ni sebab kita tak kalau login success tu kita tak pindah ke sini lagi kan, tak redirect lagi kan. Tak apa, lagi kita buat redirect dia. Later need to rewatch. Okay, it's okay. Okay, ingat every time kita writing, kena ikut suggestion. Okay, tengok suggestion yang betul lah. Jangan tulis sesuatu sebab takut dia ada typo ke apa. Macam array adapter ni, kena ingat dia depan huruf besar, tengah-tengah adapter pun huruf besar, dia ada camel case lah. Kemudian macam yang string ni pun sama, S tu huruf besar. Okay, boleh tak? Saya nak cuba run lah saya punya apps. Okay. Login. Harry Intel TL@gmail.com 1234 1234. Authentication fail. 1234 1234. Fail. Harry Intel TL@gmail.com 1234 1234.
Registration success. Dari Intel ta@gmail.com 1234. Okay. So saya tak boleh masuk page dalam lah sebab saya tak redirect lagi kan. Saya kena try run masa lain sendiri, nanti laptop agak slow. Itulah, tak apa. Syed boleh nanti, itulah saya kata, kalau rasa macam laptop tu slow, boleh je run dekat handphone, kan. Tak apalah, nanti boleh tengok semula, tak ada masalah. Benda ada recording kan. Okay, dah ke? Array editor dah ke? Okay. Sekarang ni apps tu kalau run pun tak boleh masuk, kan, sebab kita tak buat dia punya redirect. Sekarang kita akan pergi balik dekat login page kita akan tambah redirect dia. Dekat login page, cari yang mana success. This one, login success ni kan. Okay, so dekat login success ni saya boleh tambah lah kod saya buat intent go to home contoh, sama dengan new intent. Saya masukkan get application context, kemudian saya koma, saya letak saya punya homepage.class. So start activity, saya masukkan go to home. Okay, tambah line ni. Dekat login page ni, login page, cari yang success punya. Login page, cari success ni, login success ni. Dekat sini, tambah bawah dia. So saya punya dah boleh run. Saya akan cuba lagi. Login Harry Intel @gmail.com 1234. Yes, tu saya dah nampak lah saya punya list view. Ini adalah saya punya list view. So atas ni kosong lah sebab cadangnya nak letak apa tu? Nak letak graph kan. So kita kosongkan. Okay, cuba. Yang mana dah buat intent ni, boleh cuba tengok keluar tak data. Kalau Encik Zalani punya, dia akan keluar yang chapter 1 tu lah. Chapter 1, chapter 2, chapter 3. So kalau nak cantikkan dia punya list view ni, list of item kat sini, nak cantikkan dia, kena pergi dekat ni lah, dekat dunia design single row text ni. Kita akan edit sikit lah bagi dia nampak cantik. Mungkin letak margin atas, margin bawah sikit. Tulisan kita besarkan dia kan. Kemudian letak padding. Rasa cantik ni. Okay, dah ke belum? Intent. Dekat login page. Okay, kalau dah. Okay, kalau dah, kita terus edit sekejap. Kita punya single row text ni. Buka balik kita punya yang tadi custom text, single text tu kan. Single row tu kan. Okay, kita tambah margin dia sikit. Kita setkan margin top. Cari margin top. Kita letak dalam 3 dp kot. Kemudian margin bottom pun sama 3 dp. Margin bottom kita letak 3 dp. Kemudian kita besarkan font size dia. Font size. Tak ada. Tak ada. Oh, text size. Yes, text size. So text size saya ingat letak dalam 15 dp kot. So kalau saya run semula, saya log in Harry Intel ta@gmail.com 1234. Saya log in. Tak berubah.
Dari padding ke? Padding top 5 dp. Padding bottom 5 dp juga. 5 dp. Kemudian saya run lagi sekali. Kenapa masih kecil ya? Intel ta@gmail.com 1234 login. Tu dia jarak sikit. Pakai padding, pakai margin padding. So dia ada jarak sikit lah. Kemudian kita besarkan sekali lagi. Font size pakai 20 kot. Yang lain dapat tak? Cik Zalani boleh? Tu besar sikit tulisan dia. Okay, saya punya dah dapat dia punya list view ni. So list view ni akan listkan apa yang kita tulis dekat dalam list of data tadi tu lah. Kan? So kalau ada 5 data, dia keluar 5. Kalau kata ada banyak, dia keluar banyak lah. Okay. Yang ni kita panggil dia sebagai single ataupun simple list view lah. Simple. Sebab dia tak ada apa-apa design. Dia cuma ada satu row text view je untuk viewkan satu text. Tapi kalau macam advance punya list view, dalam satu list view tu dia boleh tunjuk macam-macam lagi. Satu row tu dia boleh ada gambar, satu row boleh ada button, satu row boleh ada teks. Kemudian mungkin satu row tu boleh ada satu kotak macam ni, frame nama dia. Ni nama dia frame. So mungkin boleh ada satu box ke, satu frame ke. So yang ni lebih advance lah. Kita akan tengok juga cara buat dia macam mana nanti. Sekarang yang simple punya memang keluarkan satu benda je, iaitu satu teks. Okay dah, boleh? Encik Zalani dah? Ke ada sangkut? Kalau tak ada saya teruskan. Tengah buat, okay, buat dulu. Dekat sini text view ni ke dekat intent lagi? Text view, okay, mantap. Cuma rasa design untuk page ni pun boleh ubah sikit ni. Design yang apa, home page tu kan. Yang putih ni. Yang putih ni mungkin boleh tambah padding kot. Ataupun margin. Dalam 10 dp. Supaya dia jarak sikit. Okay. Harry Intel ta@gmail.com 1234 login now. Tu dia jarak sikit kan antara kiri yang kanan tu. So tak adalah rapat dekat handphone, baru dapat kemas sikit. Okay, kedudukan list view ni memang nampak buruk lah sebab atas tak ada item lagi. Dia kalau atas ni ada item, dia akan jadi cantik. Sekarang sebab tak ada item lagi. Kalau macam yang Cik Zalani punya, supposedly dia full lah kan. Dia akan nampak penuh. Okay, dah ke? Cik Zalani dah cuba run dah? Dah boleh login? Try? Dapat tak macam saya? Saya tak pasti. Saya rasa kalau panjang teks tu rasa dia macam ke bawah kot. Dia akan jadi besar lah row tu. So itu okey lah. Tapi kalau dia terkeluar, hilang, susah sikit lah tu kan. Tapi nanti kena cari cara apa? Cara nak ke bawahkan dia, word wrap dia.
Okey, dah ke? Okey, saya consider dah lah. Tak ada yang cakap belum kan? Okey, so sekarang kita dah sampai satu fasa yang kita dah keluarkan data dan kita pun tahu macam mana nak buat data dia dan kita tahu macam mana nak view data dia. Sekarang macam mana kalau kata saya nak klik satu item, dia pergi satu page, mungkin page detail lah. Kalau macam case Cik Zalani punya apps, kalau contoh tekan chapter 1, masuk chapter 1 dia akan viewkan dokumen, kan. So dokumen Cik Zalani tu dalam PDF PowerPoint PowerPoint macam mana nak view ke PDF kalau boleh juga convert daripada PDF ke yes. PowerPoint ke PDF. Tak, nanti saya carikan cara dia macam mana nak buat. Tapi kalau PDF boleh lah. PDF memang boleh view. Tak apa. Okay, kita akan buat, kita nak buat bila kita klik satu item, dia akan pergi dekat satu page detail dia. So macam saya punya isu, contoh kalau kata saya klik item yang pertama, so saya supposedly saya akan nampaklah dokumen related dengan saya punya sales yang pertama. Assalamualaikum Cik Remy. Dah jauh ni kita orang ni. Okay, kemudian kita akan buat page pula untuk viewkan item ni. So macam mana nak buat? Tak apa, go on. Okay. Okay, balik pada kita punya, mana saya punya list view tadi? Home page, yes. Okay, balik pada kita punya home page ni .java ni. So kita boleh buat on click listener. Maksudnya kita nak listen kepada kalau orang touch, kita nak buat something. So macam mana nak buat? So cara dia adalah panggil balik kita punya list view yang nama dia recent ni. So recent ke reason ke? Saya pun tak pastilah. So .set on click listener. Nampak? Saya tulis set on click, dia akan keluarkan apa? Suggestion. Double click lah sini. Double click. Kemudian dalam dia boleh tekan new, jarak, nanti dia keluarkan dia akan keluarkan apa namanya? Suggestion lagi. Double click lagi dekat view yang pertama ni lah. Nampak? So dia akan masukkan kod yang terlibat. So daripada dekat set on click listener sampai pada on click view ni, ini adalah sama dengan button. Kan sebelum ni kita pernah buat untuk button kan. So button pun ada set on click listener kan. So yang ni pun sama, dekat list view pun sama. Tapi list view bukan set item ke? Sekejap saya check je recent.set. Sorry, silap. Sorry, silap. On click ni kalau kita klik semua, the whole thing. Contoh kita tak detect kita klik satu, dia detect kita klik semua. So yang ni lah, tapi salah ni, bukan ni. Kita kena pakai, sekejap saya confirm balik. Yes, kita kena pakai ni, recent.set on item. Yes, on item maksudnya the single item lah, klik single item tu. So set on item, klik listener. So dalam macam biasa buat new, ada suggestion, tekan enter ke double click pun boleh. So dia akan keluarkan lah kita punya data ni, dia punya function dia untuk run. Okay, saya nak tuan-tuan buat dulu sampai on click listener. Buat dulu sampai sini. Saya nak terangkan satu-satu dalam ni nanti. Encik Remy, kita orang baru create satu page baru, nama dia home page lah. Saya rasa Encik Remy pun dah ada buat tu lagi kot, dashboard So yang ni home page lah. Selepas login, dia akan jumpa satu page. Lepas login tu kan, page pertama yang saya namakan sekarang ni adalah home page lah. So dalam home page ni, saya punya idea mula-mula buat ada list view. Macam ni. So atas ni kosong lah, nanti kita tak graph. So list view ni kira recent transaction lah. Cik Amy boleh copy kot design ni kalau nak untuk page home page tu kan, ataupun dashboard ke, tak kisahlah. Yang list view ni boleh ambil dekat ni je, legacy ada list view, letak list view dalam. Saya kurangkan dia punya height lah supaya atas ada ruang. Lepas tu boleh copy je kod ni. Kod dia pendek je untuk list view ni. Okay, saya try letak dekat dashboard Yes. Page pertama selepas login.
Saya copy kod ni, nanti kalau kata nak copy pun boleh lah. Kan. Saya letak kat WhatsApp Android. Okay, boleh tak? Cik Zahra ni jumpa tak dia punya nama method ni, set on item click listener. Dia tulis satu-satu lah, set on item dulu, nanti dia keluarkan list list suggestion tu kan, baru pilih kat suggestion. Jumpa, mantap. Okay, boleh tengok saya punya screen dulu. Tengok saya punya screen dulu, saya nak terangkan sikit. Okay, bila kita buat list view, dia tak macam button. Button dia straight away lah, dia straightforward. Satu button je. So bila klik kat situ lah dia tak ada index number, tak ada position ke apa dan sebagainya, sebab button tu cuma satu item je kan kita klik. Tapi macam list view, dia ada banyak item. So bila ada banyak item, boleh tengok kat sini yang dalam ni kan, dalam function on item click ni, pertama sekali dia ada parameter parent. Parent ni maksudnya dia return balik kepada kita punya list view. So parent ni adalah kita punya list view resend ni balik. Andai katalah nak pakai, contoh kita klik satu, list view ni hilang. Contoh lebih kurang macam tu lah. So kita boleh buat lah, panggil balik parent, boleh buang lah dia data dalam ke apa. Kemudian view ni pula, dia return view bagi dalam view yang kita buat single row text ni. Ini view dia. Okay, dia return yang ni. Kemudian position pula adalah dia returnkan position bagi mana dia? Position bagi yang kita klik. Contoh, kalau saya klik pertama, position akan jadi kosong. Bila saya klik yang kedua, position akan jadi 1. Ingat array bermula dengan kosong. List bermula dengan kosong. Dekat dalam Java, array bermula dengan nombor kosong. So bila yang pertama adalah kosong. So nak confirmkan benda ni, kita boleh buat toast. Tengok dulu saya buat. Jangan buat lagi. Tengok saya buat toast dulu. Create new toast. So let's say sini saya panggil get application context. Nampak beza Sini saya tak boleh pakai this tau dalam ni. Tapi yang atas saya pakai this. Nampak? Yang ni saya pakai this sebab dia tidak duduk dalam apa-apa function. Dia memang direct terus dengan on create. So boleh pakai this. Tapi dalam toast ni, dia duduk dalam on click. So bila duduk dalam on click, dia tak ada this. Kalau pakai this, dia akan error. Nampak? Dia akan error. Sebab this ni bermaksud dia return pada diri dia sendiri. Dia akan return pada on click. Tak boleh. Bila buat this, mesti kena return pada kita punya on create sebenarnya. So dalam ni tak ada on create. Dia cuma ada on item click. That's why sini kena pakai get application context. Suggestion lah pula. Application context. Oops. Mana dia ni? Get application context. Tu. So dalam ni saya nak tulis position. Saya tambah position. So saya simply keluarkan je lah. Bila klik satu item, dia akan tunjukkan position apa yang kita klik. So saya rerun balik saya punya apps. Harry Intel TA alias gmail.com 1234 123 1234 saya log in. Okay, so login success So bila saya klik satu item, position 0, nampak? So kalau saya tekan yang nombor 2, position 1. Kalau saya tekan yang terakhir, position 4. Macam tu. Okay, so faham position tu adalah kedudukan data tu dalam kita punya array. Kalau kata kedudukan dia tu
kedudukan itu kalau banyak pun dia akan keluar juga sebenarnya. Okay, so macam mana kita nak buat satu page, bila klik satu item, dia pergi satu page detail dia. Okay, cara dia simple, pakai intent juga. So intent, let's say detail page, item detail page, saya tulis detail page sama dengan new intent. Saya panggil sini get application context, tak boleh pakai this dalam ni. So get application context. Kemudian saya panggil saya punya page baru, item detail page dot class. Okay, perasan atau tidak yang item detail page dot class ni tak ada lagi, masih tak, kita tak buat. So maksudnya kita kena buat satulah item detail page ni. Macam mana nak buat? Kita pergi dekat kita punya folder sini, belah kanan, belah kiri atas, right click, tekan new, activity, gallery, pilih empty. Saya takut keliru pula sekarang. Okay, buat ni dulu lah. Tapi tadi dah buat ni kan. Okay, boleh buat terus lah. So right click, new, terus tambah activity dulu. New activity, gallery, empty. Saya letak next. Saya namakan dia item, apa tadi ya? Item detail page. Okay, item detail page. Okay, saya buat satu, kemudian tekan finish. Maka sini dah tak error lah sebab dah ada page dah. So item detail page dot class dia akan return balik kepada page item detail page kita, yang mana dia punya design berada dekat sini. Kosong lah lagi, masih kosong. Okay, kemudian macam biasa terus start activity, masukkan detail page. Okay, buat sampai sini dulu. Create page baru, kemudian buat intent untuk page baru. Dalam on click ni. Yang toast ni nak buat boleh, tak nak buat pun tak apa, boleh padam lah, saya hiddenkan lah kot. Okay, cuba buat dulu. Okay, boleh tak? Disebabkan kita ada page baru, so title dia biarkan dulu. Title dia biarkan dulu. Okay, dah ke belum? Dah ada intent ke belum? Page dah create ke belum? Sekarang ni kita nak paskan detail dia ni ke sebelah. Nanti kita akan tengok macam mana cara dia. Belum. Okay, mantap. Okay, boleh. Encik Remy dah sampai mana dah? Ke KIV.
Okay, boleh tak? Okay, mantap. Okay, so kalau kita let's say saya run apps ni, cuma dia tak ada button back so nak tambah button back kat mana? Kena pergi dekat Android manifest, dekat dalam folder manifest ni. Disebabkan detail page ni sepatutnya bila dia klik item tu mesti boleh back pada page list balik kan. So kena pergi dekat Android manifest lah. So cari kita punya item detail page, this one, tambah parent dia. Parent activity name, saya masukkan balik home page. Macam ni. So barulah dia boleh ada button back. Jom tengok, jom. Login Harry Intel gmail.com 1234 login. So contoh saya select pertama, dia akan pergi nampak satu page baru, iaitu item detail page. Kemudian saya boleh back. Saya klik item kedua, lepas tu saya boleh back lagi. Nampak step dia. Macam itulah cara dia. Okay, cuma dia tak pass data lagi. Sebab data tu berada di kita punya homepage. Sekarang kita nak pass data ni pergi ke sebelah pula. Macam mana cara dia? So cara dia, masih ingat atau tidak yang sebelum ni kita pernah buat put extra. Detail page dot put extra. Ingat lagi tak? Tak ingat pun tak apa. So kat sini saya boleh letak position, comma, the key value pair. So ada key, ada value, ada key, ada value. So kita letak position, and then position kita passkan je lah position, iaitu ID number of kita punya selected item tu. Kemudian kita boleh letak extra lagi, detail page dot put extra lagi. Kita letakkan data dia pula, data apa yang dia select. So sini saya letak data, comma. So macam mana saya nak panggil data yang diselect tu? Cara dia simple je. Saya boleh buat list of data. Mungkin boleh macam ni kot, position. Tak boleh Why? Sebab dia array list. Mungkin saya boleh buat dot get. Saya masukkan position. Tutup line. So bila saya kata list of data, get position, maksudnya position kita dah ada kan, position berapa yang kita select tadi. So kita nak ambil data bagi position apa. So data tu ambil list of data dot get position. So kalau kata saya tekan yang nombor 3, so dia akan return data yang nombor 3 lah sepatutnya. Okay, ini adalah put extra. Saya tutup yang ni, saya letak sebelah-sebelah. So this one put extra, dan sebelah kita kena get pula lah. Kat sini kena get. Jadinya ni saya split to right. This one put on the left. Okay, ni put extra kat sini. So yang ni, sekejap Okay, so yang sini kita boleh buat title dulu, set title, show detail for. Kita akan masukkan nombor position dia lagi. So macam mana nak dapatkan position dia? Ingat tak? Saya pun macam tak berapa ingat. So bundle data sama dengan get apa apa nama dia? Yes, get intent dot get extras. So nanti contoh macam ni saya boleh plus data dot get apa nama dia? Tadi apa, position position. Okay. So sini kita put extra dan sini kita get balik. Macam tu cara dia. So bila dah put extra, disebabkan dekat dalam on click kita boleh access the whole data, tapi dekat sebelah tak boleh sebab sebelah tak ada data ni kat sebelah kan. So kita kena pass lah data tu. So kita cuma pass single data, tak semua data, kita just single data. Kita pass pergi sebelah, supaya sebelah boleh proses lah data tu, sama ada nak show as title ke, nak show as content ke. So depend lah yang tu. So buat sampai sini dulu, kemudian kita boleh run, tengok jadi ke tak. Supposedly jadilah. Saya run Harry Intel alias gmail.com. Okay, cuba buat.
Okay, kalau saya tekan yang pertama, so title dia show detail for 0. So kalau saya tekan yang nombor 2, dia akan kata show detail for 1. Macam tu. Maksudnya data daripada sebelah dah pindah ke detail page. Nanti tambah dalam text view. Satu text view tambah dalam. Okay, buat dulu untuk put extra dengan get dulu. Kejap lagi kita masukkan dia punya apa? Dia punya details. Yang put extra ni memang dia code untuk nak send data ke mana-mana page lah Yes, dia via intent. Via Dia intent. via intent. Kalau dia masih pakai intent, cara hantar dia pakai inilah. So get pun get intent juga lah Yes, sebab tu kita get intent, yep. Kenapa dia get by bundle lah? Dia sebab bila get extra, data ni kan dia boleh jadi macam-macam. Dia boleh jadi apa, string lah, objek lah, apalah. Kadang-kadang dia mungkin array ke. So dia letak dalam bundle. So bila bundle, dia boleh jadi macam-macam lah. Data tu dia boleh kumpul lah macam-macam. Oh. Kira dynamic lah, data dia dynamic. Dynamic lah. Tapi dia berapa lama dia hold data tu Dia kira dekat sini je lah. Kalau dalam live view, live cycle Android yang baru ni, macam kita buat new intent ni kan. So bila new intent dia pergi sebelah. Tapi bila kita back, kita new intent lagi sekali, dia akan destroy lah. Yang lamanya akan destroy. Dia masuk dalam garbage. Oh, dia macam kira sekali je lah dia send data Yes, tu. sekali. Dia tak tahu dalam berapa saat macam tu lah. Dia ada minutes, ada second. Kalau page tu aktif ke tak aktif. Life cycle dia ada banyak lah. Tapi dia main timing dia ada timing juga. Contoh kalau kita buka page, kemudian kita sleepkan dia kan. Sometimes ada setengah app bila kita buka balik, dia akan reset pergi page yang pertama. Sebab page tadi dia dah destroy. Dalam beberapa masa, dia akan destroy. Garbage collector dia. Lain sikit lah dia punya ni. Tak macam website lah. Dia tak macam website lah. Tapi website pun kalau dekat Apple, tutup lama sikit, buka balik dia refresh page tu kan. Sama lah konsep dia. Saya bukan kaki MacBook. Okay, boleh cuba dulu. Nak tanya yang sorry yang nak ulang sikit yang list recent transaction tu. Yes. Itu apa button kita klik button ke? Ini list view ni. Yang dekat list recent transaction je tu. This one ke yang ni? Yang atas betul tadi. Ini list view. Kita pakai list view. Bukan sebab sebenarnya list recent transaction tu merah. So dia macam kena create. Yang ini ID kat sini. Ni kan ada list view. Klik cari ID dia. Oh, kita buat ID di situ. Yes, ID. Okay, Cik Zalani dah sampai sini dah. Dah sampai show title lah. Okay, dah mantap. Tengah run, okay. Try dulu. Okay, untuk Cik Zalani punya untuk Cik Zalani punya apps, dia quite simple lah. Dia actually tak pakai database pun tak apa, boleh hard code. Cuma bagusnya database ni supaya next time bila tambah chapter ke, tambah nota ke, boleh edit terus dekat database lah. Tak perlulah pergi tukar coding kan. Sebab dia buat database ni lebih readable, lebih understandable kan. Berbanding buat coding, sometimes kita typo ke, lupa letak dia punya kokolah ke kan, hukum tajwid dia terlupa letak, dia akan error. So kita akan buat bagi link dengan database juga. Okay. Cuma yang untuk store data tu nanti saya tengok macam mana nak view balik PDF. Rasa web view boleh view PDF, cuma tu lah link daripada tu je nak dapatkan daripada Firestore.
Saya rasa apps ni macam, saya tak tahu dah sempat ke tak, tapi kalau ikutkan macam Cik Zalani punya sempat lah. Tapi yang lain saya rasa takut-takut tak sempat. So kalau tak sempat, nanti hari apa-apa yang tonton free kan, boleh je WhatsApp saya terus. Kita buat sama-sama lah tengok. Mungkin malam lah kan, malam insyaAllah saya free. So malam-malam nak try ke, boleh kita meet sekali lagi lah, secara one by one kan. Nak buat group pun boleh juga, tapi off record lah, tak ada record. So, kita boleh follow up balik. Takut nanti tertinggal pula. Sebab memang saya cadang kalau boleh lah 31st tu dah, apps tu dah boleh hantar ke Play Store lah, saya harap. Cuma sementara ni saya tengok performance masing-masing macam baik je, kan. Masing-masing macam okey je. Kalau itu hari masa mula-mula macam ada sikit slow lah, sekarang ni dah okey lah. Saya tengok walaupun student sorang-sorang tak masuk, sorang-sorang tak masuk. Ada yang bayar pun tak masuk, saya pun tak tahu kenapa. Tak apalah, pulang lah kan. Boleh ke? Dah boleh Okay, kalau dah, saya nak pass sikit beberapa task, mungkin boleh buat sekarang, ataupun nak buat kemudian terpulang lah. Tapi kita ada masa lebih kurang dalam 10 minit. Macam itu lebih kurang. Sekejap saya tengok jam. Lebih kurang lah, kita ada 10 minit macam tu lah lebih kurang. Okay. Pertama sekali saya minta semua orang, tuan-tuan dan puan-puan semua, puan-puan tak ada, tuan-tuan semualah. Cik Remy, Cik Rahman, Mr. Kotori, Syed, siapa Cik Zalani. Okay. Yang mana yang nak buat ikut saya punya konsep, iaitu cash flow. Nanti buat satu collections, namakan dia sebagai transactions. Satu collection nama transaction. So dalam dia tu mungkin ada date, contohnya saya buat transaction. So dalam ni nanti dia akan ada, buat satu dulu lah contoh kan, ada date, kemudian apa-apa. Date ni boleh pakai date kot, ada date, timestamp boleh lah, timestamp. Letak dulu. Kemudian ada amount. Kemudian ini kita letak, kenapa numbers lah? Saya tak pasti number ni boleh point ke tak. Boleh kot, try 2.5 contoh. Kemudian add field, ada tarikh, dia kira nak buat record untuk keluar masuk duit kan. So ada tarikh berapa ringgit. Lepas tu mungkin ada reason kenapa kita nak masuk duit, kenapa keluar duit. So string lah. Let's say ni foods. Kemudian tambah lagi, kita letak type, sama ada dia masuk ataupun keluar. So kita buat boleh lah buat type. So string in untuk sebagai kata duit, input out lah. So type out. So tekan save. So saya nak buat collection untuk transaction. Lepas tu buatlah basic detail apa yang diperlukan. Kalau saya sendiri basic saya rasa untuk 4 benda ni dah cukup dah. Amount, tarikh bila duit keluar, sebab apa duit keluar, dan jenis dia, jenis transaction tu keluar ke masuk. Tu je lah. Okay. Kemudian yang ni buat sendiri, cuba buat sendiri. Kemudian saya nak tuan-tuan semua boleh cuba buat lagi satu benda, iaitu nanti dekat bahagian layout tambah lagi satu layout. Ini kalau boleh besok saya nak, kalau boleh lah, kalau tak ada pun saya nak kata apa kan. So sini namakan buat satu layout. Tengok sini screen nak follow terus pun boleh, tak ada masalah. So right click dekat layout, tekan new, tekan layout resources, okay, tulis row custom view. Okay, row custom view, then tekan OK. Okay. So dekat row custom view, dia punya code ni kena tukar pakai linear layout. So yang constraint ni semua padam. So tinggalkan Android X dot linear layout. Cari dia linear layout. Tulis linear layout, nanti dia keluarkan suggestion, just enter je lah. So tulis linear layout, nampak dia ada suggestion kan. Double click kat suggestion dia. Macam tu.
Lepas tu dia punya height dengan width match parent betul. Tambah lagi satu, dia punya orientation ambil vertical. Kalau horizontal nanti dia ke kanan. So kita ambil yang vertical, sudah ke bawah lah. Boleh tak? Okay. Kemudian saya nak tuan-tuan semua cuba design sendiri apa detail yang nak tunjuk. Contoh. Dekat list view ni nanti kan kita nak buat custom. Kita tak nak pakai bentuk ni. Kita nak pakai bentuk lain. So terpulanglah dekat tuan-tuan semua nak pakai macam mana, nak buat design macam mana. Mungkin nak buat gambar. Sorry, mana? Yes, betul lah. Mungkin ada gambar. Gambar apa-apa dululah. So gambar, kemudian ada teks. Kemudian ada teks. Kan? Untuk satu list view saja bentuk dia terpulanglah bentuk macam mana. Macam ni kita pakai vertical. So kalau kata pergi dekat code, orientation ni tukar horizontal, dia akan ke kanan lah. Macam ni pula. So macam ni pun boleh juga. Sebab kalau tengok dekat dalam contoh dekat Google ni, dia orang buat pakai horizontal, gambar, kemudian ada teks, sebelah ni ada benda lagi. So terpulang lah, boleh cuba buat. Design row ni sendiri. Cuba try design row ni sendiri. Bentuk macam mana yang kita nak. Tengok kat Google lah. Tapi kita tak design untuk semua tau. Design satu je. Satu row ni saja. Ini untuk kegunaan besok. So besok kalau sempat, insyaAllah. Besok kalau sempat, kita buat custom list view satu. Dan yang kedua kita akan buat, apa namanya? Kita akan buat dia punya graph. Ataupun kita buat link data dengan Firebase dulu. Mana penting lah tengok. Graph ataupun Firebase. Besok insyaAllah. Boleh So ada dua benda lah saya minta malam ni ataupun besok siang ke, bila-bila free kan. Cuba buat, satu buat Firebase, database dia dulu untuk transaction. Fikirkan structure apa nak pakai, yang ni basic je saya buat. Kemudian yang untuk row custom view ni, design satu view. Macam dalam Google lah, ambil satu view je. Mungkin nak buat gambar kiri, tengah perkataan. Ataupun nak buat bentuk, kebanyakan semua buat macam ni lah kan. Macam ni ke, atas ada tajuk, bawah macam Cik Zalani mungkin boleh buat bentuk macam ni kot. Atas tu chapter 1, tajuk besar, kemudian ada sub tajuk dia apa. So yang ni pun boleh buat bentuk macam ni lah. Mana gambar dia ni? Ni untuk list view untuk apa dia punya transaction Yes, transaction. So maksudnya all the transaction tu nanti akan di listkan dekat page yang ni dalam dashboard tu. Dia sebenarnya saya nak tunjuk basic je pakai list view. Kalau kata Cik Remy ada design yang lain nak pakai, boleh lah. Boleh mungkin nak letak tempat lain ke, terpulang lah. Cuma yang sekarang saya punya, yang saya tunjuk buat dekat dalam dashboard tu dulu. Sepatutnya nanti bila kita buka kat page pertama ni, selepas login, sini dia akan ada keluar list lah, recent. Kira apa hari ni punya transaction. Boleh Okay. Saya ucapkan terima kasih kerana datang malam ni. Dan saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa, terlaju ke, terlambat ke. Besok kita jumpa lagi insyaAllah. Dan semalam pun saya minta maaf sebab internet saya problem. Saya memang betul-betul tak ada line langsung semalam. Tak dapat nak communicate apa. Jadinya jumpa esok malam insyaAllah. Apa-apa pun boleh WhatsApp saya. Siang-siang besok boleh WhatsApp saya, tak ada masalah Kalau ada problem ke, ada idea lain ke, nak tukar apps ke apa. So terima kasih dan Assalamualaikum semua.